Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke FCPO Dragon. Baiklah, pada video kali ini Abang hendak berkongsi dengan anda 5 tips bagi anda yang berminat ataupun mula bercita-cita hendak berdagang di pasaran modal. Jadi, tidak kisahlah sama ada anda hendak berdagang di pasaran saham ataupun di FCPO ataupun di crude oil ataupun di mana-mana pasaran modal. Abang percaya, tips yang abang akan kongsikan ini insya-Allah sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk memulakan langkah anda di dalam dunia dagangan di pasaran modal. Tips yang pertama, penyediaan modal yang bersesuaian. Abang percaya sebagai seorang trader yang baru ataupun orang yang baru di dalam pasaran modal, mungkin anda ada isu ataupun anda ada sedikit masalah berkenaan dengan modal. Tetapi ketahuilah oleh anda, penyediaan modal yang bersesuaian sangat penting. Sebab kenapa? Ia akan mencorakkan jenis trade yang bersesuaian untuk anda. Sama ada ia trade secara scalping, intraday ataupun anda hold position anda untuk satu jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, sekiranya anda berdagang di pasaran FCPO, maka sekiranya modal anda adalah sederhana ataupun kecil, maka trade yang sesuai untuk anda adalah scalping dan intraday. Tetapi ini berbeza di pasaran saham. Sekiranya anda modal yang kecil, maka trade yang sesuai bagi anda adalah trade yang bersifat swing ataupun hold position. Anda mungkin tertanya, kenapa di FCPO modal kecil sesuai untuk scalping ataupun intraday, manakala di pasaran saham modal kecil sesuai untuk hold position? Ini adalah kerana ia berkaitan dengan tips nombor 2 abang berkenaan dengan kos. Tips nombor 2, kos yang terlibat. Secara amnya, kos yang terlibat ada 2 jenis, iaitu yang pertama fixed cost, nombor 2 recurring cost. Fixed cost ni adalah seperti kos anda menyediakan logistik untuk anda berdagang seperti komputer, seperti line internet, seperti line telefon dan sebagainya. Manakala recurring cost adalah berkaitan dengan transaksi kos, iaitu kos yang terlibat setiap kali anda melakukan dagangan anda. Kos yang terlibat ataupun yang berulang-ulang adalah contohnya seperti brokerage cost dan juga kos penyewaan platform. Kita lihat recurring cost. 2 pasaran, iaitu sama ada FCPO ataupun saham. Sekiranya anda lihat di FCPO, recurring cost ataupun brokerage cost adalah sekitar in dan out. Satu lot position pengambilan sekitar RM10 sehingga kepada RM24 berbanding dengan pengambilan position di saham. Kos brokerage di saham adalah ranging daripada RM24 in dan out sehinggalah kepada RM80. Oleh sebab itu, inilah dia kenapa di FCPO anda lebih sesuai sekiranya modal kecil ataupun sederhana untuk trade secara scalping ataupun intraday berbanding dengan di saham. Sekiranya anda modal kecil ataupun sederhana, ia lebih sesuai untuk anda trade secara hold position anda. Ini semua adalah bertujuan untuk memaksimalkan pulangan yang anda perolehi berbanding dengan risiko yang terpaksa anda hadapi di setiap pasaran tersebut. Tips nombor 3. Pastikan sebelum anda hendak berdagang ataupun hendak terlibat sebagai seorang trader di pasaran modal, anda perlu berimajinasi apakah jenis pulangan ataupun target yang anda hendak capai sewaktu anda berdagang nanti. Pastikan target ataupun objektif yang anda hendak capai itu adalah realistik. Kita ukur kekuatan kita semasa dan kita cuba untuk dapatkan apakah objektif ataupun target yang realistik dengan kemampuan yang kita ada. Janganlah nak trade tiba-tiba kita berimajinasi ataupun letakkan satu objektif yang tidak munasabah. Contohnya, bila aku mula trade, aku hendak capai RM1 juta. Tidak realistik, bukan? Oleh itu,
pastikan anda ada objektif. Apakah yang anda ingin capai apabila anda berdagang nanti? Jadi, setelah anda ada objektif, katalah apabila anda hendak mula berdagang, anda hendak capai RM4,000. Jadi, RM4,000 ini adalah merupakan target anda. Untuk memudahkan anda mencapai objektif tersebut, abang cadangkan kepada anda, pecah-pecahkan target tersebut. Contoh, hujung bulan aku hendak RM4,000. Maka anda pecahkan target tersebut kepada mingguan dan juga harian. Oleh sebab anda berbuat demikian, maka anda telah pun mengetahui apakah yang anda perlu capai hari-hari dan mingguan yang membolehkan anda untuk mencapai RM4,000 tersebut. Oleh itu, setiap target yang ada ataupun objektif yang anda ada, yang anda hendak capai, untuk permudahkan anda melakukan usaha-usaha untuk mencapainya, maka anda perlu pecah-pecahkan target tersebut kepada yang lebih kecil untuk membolehkan anda ada satu emosi ataupun satu kebolehan untuk bekerja dengan lebih sistematik. Jadi, setelah anda ada objektif besar yang anda ingin capai dan anda telah pecah-pecahkan kepada smaller target dalam usaha untuk mencapai objektif besar tersebut, maka apakah kelebihan yang akan anda perolehi? Yang pertama, anda telah mula tahu bagaimana hendak bekerja berdasarkan objektif yang telah anda tentukan. Nombor dua, anda boleh mula untuk berdisiplin sewaktu anda bekerja untuk mendapatkan objektif anda. Anda tahu apa yang anda ingin capai, maka anda akan mula usahakan disiplin-disiplin yang tertentu dalam usaha mencapai apa yang diinginkan. Nombor tiga, anda akan mula belajar bagaimana untuk jadi seorang consistent trader. Sebab kenapa? Sebab anda ada objektif yang perlu anda capai. Yang keempat, anda akan mula belajar mengawal emosi anda. Anda tahu apa objektif yang ingin dicapai? Walaupun market itu bergerak 100 juta tick ke atas, tidak mengapa sebab anda tahu apakah yang anda ingin capai dalam market. Sekiranya anda amalkan, maka anda akan dapat menghadapi apa jua pergerakan market yang berlaku, sama ada dia laju berlari ataupun dia berlari setempat. Tips yang keempat, elakkan noise sewaktu anda sedang berdagang. Jadi kurang-kurangkanlah berada di WhatsApp group, Telegram group ataupun Facebook Messenger ataupun apa jua media telekomunikasi. Ini adalah untuk membolehkan anda fokus dengan apa yang anda hendak lakukan sewaktu anda hendak berdagang. Dia juga akan dapat membantu anda untuk mengurangkan sedikit emosi sewaktu anda berdagang. Sebab kenapa kadang-kadang noise ni kadang-kadang dia cuba mempengaruhi anda untuk melakukan tindakan di luar kawalan kesedaran anda. So, jadi kurangkanlah noise sewaktu anda sedang berdagang. Tibalah kita kepada tips yang kelima. Tips kelima adalah perbanyakkanlah berdoa, beramal soleh dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa rezeki kita milik Allah, maka merayulah, memintalah kepada Allah. Bukan sebab kita berlatih teknik maharaja, ilmu gaib, teknikal yang menyebabkan kita mendapat rezeki, tetapi ia adalah atas kasih sayang daripada Allah. Maka merayulah, memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk direzekikan sewaktu anda berdagang nanti, insya-Allah. Baiklah, itulah dia 5 tips bagi anda yang ada cita-cita hendak berdagang di pasaran modal. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.